النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Malaysia kini mempunyai jumlah penduduk seramai 34.1 juta orang. Satu angka yang dilihat menampakkan peningkatan dari segi kadar pertumbuhan sebanyak 1.9% berbanding dengan tahun lepas menurut laporan anggaran penduduk semasa Malaysia 2024 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Dengan jumlah peningkatan penduduk dari semasa ke semasa, sudah pastinya penggunaan kadar elektrik semakin bertambah bagi memenuhi keperluan bukan sahaja kepada pengguna tetapi para pemain industri. TNB telah beroperasi sebelum Malaya mendapat kemerdekaan pada 1957 dengan menerangi bandar-bandar dan kampung-kampung. Bermula dari 1949 sebagai Lembaga Elektrik Pusat, ia telah berkembang selama ini sebagai Lembaga Elektrik Negara (LLN) dan kini TNB ke arah menjanakan semenanjung Malaysia. Ia telah menerangi kehidupan dan Malaysia telah mencatat kemajuan daripada hanya ekonomi pertanian kepada negara yang begitu pelbagai hari ini. Tidak dapat dipertikaikan bahawa TNB telah menjadi kebanggaan negara selama 75 tahun. Selepas 75 tahun TNB membangunkan negara, kini TNB perlu mengimbangi cabaran trilema tenaga iaitu memastikan tenaga yang lestari, berdaya harap dan mampu milik. Ramai yang tidak sedar betapa besar peranan TNB dalam kehidupan seharian kita. Dari lampu yang menerangi rumah, peti sejuk yang mengekalkan kesegaran makanan, sehinggalah sistem jalur lebar yang menghubungkan kita dengan dunia luar. Semuanya berfungsi dengan lancar berkat usaha gigih TNB dalam memastikan bekalan elektrik sentiasa stabil dan berterusan. TNB boleh dianggap sebagai pihak yang sentiasa ada bagi membantu dalam usaha memajukan diri untuk mencapai potensi dalam segenap usaha yang dilakukan. Perubahan iklim merupakan satu fenomena yang semakin mendapat perhatian di seluruh dunia, termasuk di negara kita. Menurut laporan Global Climate Risk Index yang diterbitkan pada tahun 2021, Malaysia telah dilanda bencana cuaca yang semakin kerap dan teruk akibat perubahan iklim. Negara kita turut mengalami kesan daripada perubahan iklim yang teruk seperti banjir kilat, peningkatan suhu melampau dan kualiti udara yang tercemar. Perjanjian Paris 2015 merupakan satu piagam antarabangsa tentang perubahan iklim membabitkan 196 buah negara termasuk Malaysia. Antara intipatinya adalah melibatkan komitmen jangka masa panjang untuk menghadkan peningkatan suhu global di bawah 2 darjah Celsius selain berusaha untuk menghadkan lebih rendah lagi hingga 1.5 darjah Celsius. Daripada dasar tenaga negara yang dilancarkan bermula tahun 1979 sehinggalah rancangan Malaysia ke-12 pada tahun 2021 ke 2025 yang dibentangkan pada September 2021, ia mengesahkan semula sasaran kapasiti tenaga boleh baharu sebanyak 31% selain menjanjikan pengenalan instrumen ke arah tindakan iklim.
Ia juga membangkitkan tentang dasar tenaga negara yang lebih komprehensif dan diperkemas. Malaysia kini mengumumkan komitmen pelepasan karbon sifar bersih atau net zero emissions seawal-awalnya tahun 2050. Malaysia diiktiraf negara terbaik di Asia Tenggara dalam Indeks Peralihan Tenaga oleh World Economic Forum. Indeks tersebut mengambil kira prestasi sistem dan kesediaan negara untuk beralih ke sumber tenaga yang lebih mesra alam. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dalam kenyataan berkata, pencapaian tersebut menunjukkan negara berada di landasan tepat bagi pengurusan peralihan tenaga yang pantas, selamat dan berpatutan. Negara juga mempunyai pelbagai kelebihan seperti lokasi strategik, sumber tenaga boleh baharu TBB yang pelbagai dan tahap kemahiran tinggi untuk menjadi peneraju serantau dalam bidang peralihan tenaga. Malaysia dijangka mampu meraih peluang untuk menarik pelaburan global dalam sektor teknologi bersih yang mencecah RM5 trilion pada 2022. 27 Julai ini, Kementerian Ekonomi akan meluncurkan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR Fasa 1 sempena program Invest Malaysia KL 2023 Special Series. Pelan ini sejajar dan tepat dengan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara ataupun NETR dan sejajar dengan prinsip pembangunan tenaga lestari. Dengan mengurangkan impak kepada perubahan iklim, dengan mengurangkan greenhouse gases ataupun gas rumah hijau. Ia juga dapat memberi manfaat kepada ekonomi dengan menyediakan peluang pekerjaan dan juga kita menjangkakan dapat juga meningkatkan aktiviti sosioekonomi dan juga mungkin sosio pelancongan. Selain daripada itu, kita juga bekerjasama dengan kerajaan negeri-negeri yang terlibat dalam projek ini, iaitu negeri Perak, negeri Terengganu dan juga negeri Kelantan untuk mempercepatkan rancangan pembangunan tenaga lestari di negeri masing-masing. Di dalam skop projek flagship NETR, TNB memimpin 3 inisiatif utama teknologi bersih dan tenaga boleh baharu TBB berskala besar. Projek ini dikenali sebagai Taman Solar Berskala Besar, LSSP, Solar Terapung Hidrohibrid, HHFS dan projek pembakaran bersama hidrogen bagi mengukuhkan komitmen menyokong sasaran pelepasan sifar bersih Malaysia menjelang 2050, iaitu melalui peralihan tanggungjawab kepada ekonomi hijau bernilai tinggi. Aspirasi Net Zero 2050 TNB adalah selari dengan cita-cita Malaysia. Teknologi peralihan tenaga yang semakin canggih telah melonjakkan TNB Genco sebagai peneraju pelaksanaan pengurangan karbon melalui pelbagai kaedah dekarbonisasi. Ini termasuk pembakaran bersama biomas dan juga arang batu ABC co-firing di stesen jana kuasa Arang Batu, pembakaran bersama hidrogen di stesen jana kuasa Tarbin Gas, carbon capture utilisation and storage di samping pencanaan tenaga bersih dari sumber tenaga boleh baharu. Yang akan menyokong usaha net zero 2050. Komitmen TNB untuk menyokong net zero adalah untuk tidak lagi melabur dalam pembinaan loji arang batu di atas tapak baharu Greenfield selepas Jimah East Power yang mula beroperasi pada tahun 2019 yang terletak di Port Dickson, Negeri Sembilan. Perancangan dan pemantauan yang teliti ke atas setiap kemajuan projek amat penting untuk memastikan sasaran projek pembakaran bersama berskala kecil ini berjaya mencapai matlamatnya. Dekarbonisasi aset-aset penjanaan TNB Genco akan menyaksikan peralihan besar kepada penjanaan tenaga bersih dan teknologi hijau baharu untuk masa hadapan yang lebih mampan di samping memenuhi komitmen ESG. Inisiatif ini merupakan langkah utama dalam perjalanan memenuhi komitmen dan aspirasi kelestarian sekaligus mengukuhkan landasan pertumbuhan perniagaan mampan.
TNB Genco kini sedang bekerjasama dengan syarikat Jepun IHI Corporation untuk projek pembakaran bersama berskala kecil di 2 stesen janakuasanya iaitu Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah SJSAS di Manjung Perak dan Stesen Janakuasa Tuanku Muhriz SJTM Port Dickson Negeri Sembilan. IHI mempunyai pengalaman dan kepakaran luas dalam menukar pembakaran bahan api konvensional kepada neutral carbon termasuk biomas di beberapa loji janakuasa pelanggannya di Jepun, Malaysia dan Indonesia. Projek ini dikendalikan bersama TNB Power Generation Sdn Bhd TNB Genco dan TNB Fuel Services Sdn Bhd TNBF yang berpengalaman dalam perolehan bahan api untuk stesen-stesen janakuasa di Malaysia. Pembakaran bersama ini menandakan komitmen TNB terhadap kelestarian dengan peralihan daripada ujian makmal kepada kajian di stesen janakuasa sebenar. Selepas berjaya dengan ujian pembakaran 1% biomas, TNB kini memperkenalkan pembakaran bersama bahan api neutral karbon, langkah penting dalam mengurangkan intensiti pelepasan karbon dan mencapai matlamat sifar bersih 2050. Pada September 2023, ujian pembakaran 1% biomas menggunakan palet bungkusan buah kosong EFB di SJTM berjaya menunjukkan kesesuaian projek ini dengan iklim tempatan. Demonstrasi kajian ini turut disaksikan oleh pihak-pihak berkepentingan antaranya Suruhanjaya Tenaga dan keputusan kajian ini berada dalam had pelepasan yang dibenarkan. Kolaborasi ini serta permulaan kajian Front End Engineering Design FEED mengukuhkan usaha TNB untuk mengurangkan pelepasan GHG ke arah masa depan yang lestari selaras dengan Pelan Peralihan Tenaga Negara NETR dan matlamat sifar bersih menjelang 2050. Melalui TNB Genco, usaha ini terbukti menyokong penuh peralihan tenaga dan pengurangan pelepasan karbon negara. Pembakaran bersama menggunakan bahan api neutral karbon ini dijangka mengurangkan pelepasan karbon setara dengan 71,000 kereta setahun, memberi impak positif terhadap alam sekitar. Sebagai pembekal tenaga utama di Semenanjung Malaysia, TNB komited dalam menyokong aspirasi dekarbonisasi negara menuju status negara neutral karbon 2050. Projek ini selari dengan hasrat Malaysia untuk menjadi pemimpin global dalam mengurangkan GHG. TNB dan IHI berkongsi matlamat mempercepatkan dekarbonisasi untuk masa depan lebih lestari dan sejahtera. Kerjasama ini diyakini mampu mempercepat peralihan tenaga bertanggungjawab di rantau ini dan TNB berhasrat memperluaskan kerjasama ini ke peringkat lebih tinggi. TNB cakna tentang alam sekitar dan kerap kali melakukan tanggungjawab sosial. Antaranya ialah penanaman pokok bakau dan pembersihan pantai demi kelestarian alam.
LLN atau TNB telah menjadi kebanggaan negara selama 75 tahun dan pelbagai lagi tanggungjawab sosial telah dilakukan kepada masyarakat demi menjaga kelestarian alam sekitar. Dalam buku bertajuk People Behind the Lights, terbitan LLN, kisah LLN atau TNB juga adalah kisah pembangunan masyarakat, bagaimana ia bergelut dengan teknologi dan peranan tenaga yang menyumbang kepada pembentukan sebuah masyarakat moden di negara ini. Di awal perniagaan bekalan elektrik yang jauh lebih awal daripada penubuhan Lembaga Elektrik Pusat LLP pada 1949, ia dikendalikan sepenuhnya oleh kalangan ekspatriat dengan sebahagian besar jurutera kanannya berasal dari Britain. LLP kemudiannya diubah kepada LLN pada 1965 dan menjelang 1967, proses memelesiakan kuasa utiliti yang bermula 10 tahun lebih awal telah pun selesai. Ini menyaksikan barisan anak-anak Malaysia menguasai operasi penting sekaligus membuktikan bahawa persepsi awal yang mempertikaikan kebolehan mereka adalah tidak berasas sama sekali. Di TNB Renewable, kami fokuskan CSR kepada 3 kategori iaitu pendidikan, sosial dan sumbangan masyarakat. Sebagai contoh, untuk sosial, kita membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Bagi sumbangan masyarakat pula, kami memberi bantuan berbentuk tenaga kerja, sumbangan amal jariah dan wakalah zakat. Dalam kategori pendidikan, kami lebih menumpukan kepada pelajar sekolah menerusi program-program perkongsian berkaitan peralihan tenaga dan celik tenaga selari dengan Malaysia Energy Literacy Program MELP. Sebenarnya sejak tubuhnya solar di TNB di Bukit Selambau ni banyak memberi kemudahanlah kepada penduduk di sini. Contohnya seperti saya sendirilah yang berada di sekitar taman ni dapat bekerja di dalam ni, dalam site ni. Tak payah pergi merantau jauh-jauh untuk mendapat pekerjaan. Jadi di sini saja kami dah dapat pekerjaan. Banyaklah bantu keluarga saya dan penduduk tempatan Bukit Selambau, memberi peluang pekerjaan dan kemudahan, dan banyak faktori, kedai-kedai, kedai makan. Banyak yang naik, banyak yang orang kampung di sini, banyak yang maju. Alhamdulillah sejak ada projek ni. Tidak hanya dikenali sebagai syarikat penyedia bekalan elektrik di dalam negara, Tenaga Nasional Berhad TNB turut memainkan peranan penting bagi menjamin kesejahteraan masa hadapan Malaysia. Sebelum ni Bukit Selambau agak, kalau dalam bahasa Kedah kita kata mandom lah, agak tak berapa ramai lah apa nama ni pengunjung ke pekan-pekan ke hari petang. Tapi hari ini nampak dengan adanya TNB ni, nampaknya kedai-kedai di Bukit Selambau ini pun nampak bolehlah memang sesuatu yang positif lah. Perubahan tu yang tersetakat masalah ni nampak macam ada orang luar datang sini, jadi orang jadi ramai, lalu lalang kot ni singgah kedai makan macam tu lah. Jadi ekonomi pun nampak elok sikit lah. Tenaga elektrik adalah antara penemuan sains dan teknologi yang hebat, penyumbang peradaban dan teras pembangunan mulai lewat abad ke-19 sehinggalah sekarang. Malah, atas alasan itu, Malaysia senantiasa berusaha memastikan bahawa cahaya tenaga itu tidak pernah malam untuk menerangi kehidupan rakyat. Projek solar berskala besar LSS di Bukit Selambau, Kedah milik TNB mula beroperasi pada 21 Disember 2023, 10 hari lebih awal daripada dijadualkan.
terletak di Bukit Selambau, kira-kira 30 km dari Bandar Sungai Petani di dalam daerah Kuala Muda. TNB merancang untuk menjana 3,000 megawatt tenaga boleh baharu menjelang 2040 di bawah skop projek utama NETR. Selain itu, TNB juga merancang untuk menghasilkan 500 megawatt tambahan melalui 5 projek taman solar berskala besar LSSP yang berbeza masing-masing dengan kapasiti 100 megawatt. Projek solar skala besar atau dikenali sebagai LSS adalah program pembinaan kompetitif bagi pembangunan loji fotovoltaik solar skala besar LSS dan diterajui oleh Suruhanjaya Tenaga. TNB melalui anak syarikat milik penuhnya, TNB Renewable Sdn Bhd, mempunyai 3 ladang solar yang beroperasi pada masa ini dengan jumlah kapasiti sebanyak 158 megawatt peak. Kapasiti ini dapat mengelakkan pelepasan karbon dioksida sebanyak 151,000 tan setahun dan bersamaan sebanyak menanam semula 2.5 juta pokok atau mengurangkan 32,700 buah kereta daripada jalan raya setahun. Di dalam buku Power Builds the Nation, hasil tulisan anak kelahiran London, Allahyarham Muzaffar Desmond T, menyatakan fakta bagaimana penjajahan Jepun telah memberi kesan kepada jurutera dan juruteknik elektrik tempatan dengan menyuntik mereka satu keyakinan baharu mengendalikan tugasan yang sebelum ini hanya boleh dijalankan oleh jurutera dalam kalangan pegawai dagang asing, iaitu British. Bilik kawalan adalah komponen penting yang memastikan operasi yang cekap, selamat dan berkesan. Ia membolehkan pemantauan masa nyata, pengurusan tenaga, penyelenggaraan dan pengesanan masalah, analisis data dan integrasi dengan grid serta keselamatan dan pengurusan risiko dapat dilakukan. Dengan teknologi canggih dan sistem otomasi, bilik kawalan memainkan peranan kritikal dalam memaksimumkan output tenaga dan memastikan kelestarian operasi ladang solar. Menjadikan barisan jurutera dan juruteknik tempatan untuk mempamerkan kecekapan masing-masing dan tiada sebarang perkara mistik dalam sistem kejuruteraan stesen tenaga ini kecuali kerja keras dan memahami sistem dan teknologi terbabit dengan sebaiknya. Barisan Tenaga Pekerja TNB, baik di pusat kawalan serta setiap kemudahan di serata negara ini juga menyedari sepenuhnya bahawa mereka perlu turut berubah demi memastikan kelangsungan dan relevan TNB. Hanya dengan menerima pelaksanaan teknologi terkini, keperluan perniagaan dan tumpuan berpaksikan pelanggan akan membolehkan mereka membayangkan bentuk transformasi yang bakal dilalui demi memperkasakan TNB dengan lebih banyak tenaga dan kejayaan di peringkat global. Selepas kejayaan projek percubaan solar terapungnya, di kolam abu Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah SJSAS di Manjung Perak, TNB kini memulakan projek HHFS Photovoltaic PV di bawah Pelan Peralihan Tenaga Negara NETR di Tasik Empangan Hidronya. Dalam usaha negara untuk bergerak ke arah masa depan berkarbon rendah dan kelestarian alam, TNB melalui anak syarikat penuhnya TNB Genco bercadang untuk melaksanakan projek pembangunan 2,500 megawatt HHFS. Inisiatif peralihan tenaga ini bertanggungjawab dalam menyediakan solusi tenaga lestari dengan impak ekologi yang positif. Projek HHFS ni ataupun nama panjang dia lah, Hybrid Hydro Floating Solar, secara amnya agak mudah
dia solar yang terapung di atas air. Dan untuk yang di TNB Jana Manjung pula, dulu pada tahun 2019 kita pernah buat satu pemasangan lah sebagai pilot project. In anticipation nak buat projek lagi besar solar terapung ni, kita buat satu kecil di kolam Habu Sultan Azlan Shah, Manjung Stesen Janakuasa, di dalam kawasan kolam Habu yang berkeluasan 175 hektar, dan pemasangan tu dalam 100 kW sahaja. Perancangan teliti dan penilaian impak alam sekitar merupakan aspek penting dalam memastikan integrasi yang lestari bagi pemasangan ke dalam ekosistem air. Untuk solar terapung mini TNB di SJSAS, TNB menjalankan kajian ekologi melalui TNB Research Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh TNB. Setiap komponen sistem solar terapung dipilih dan direka dengan teliti. Malahan pengapung atau ponton juga diperbuat daripada polietin berketumpatan tinggi yang diperakukan untuk mengurangkan impak ke atas kualiti air. Selain daripada itu, kesan positif tambahan solar terapung adalah penjimatan penggunaan tanah. Kerana solar terapung ini dipasang di atas air, dan ia juga dapat mengekalkan habitat sedia ada tanpa gangguan. Faedah tambahan adalah solar terapung ini dia dapat mengurangkan penguapan air, dan ini adalah benefit kepada operasi empangan hidro. Dalam usaha mencapai net zero 2050, TNB memerlukan pelaburan modal capex kerana ini penting untuk menjamin bekalan tenaga, memenuhi permintaan yang semakin meningkat dan memudahkan peralihan tenaga. TNB komited untuk melabur secara signifikan antara tahun 2025 hingga 2027 dengan anggaran pelaburan RM45 bilion untuk menaik taraf grid nasional bagi menyokong matlamat Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR). Komitmen tidak berbelah bahagi TNB ini bagi mencapai visi syarikat untuk menjadi penyedia solusi tenaga mampan terkemuka di dalam negara dan antarabangsa, sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi Malaysia sejajar dengan rangka kerja ekonomi madani yang bertujuan menyusun semula ekonomi dan meningkatkan kualiti hidup semua rakyat Malaysia.